baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya pula bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan ibunya lagi. Banyak peristiwa aneh berlaku semasa kelahiran baginda. Antaranya ialah istana Kisra Parsi hancur menyembah bumi. Apa yang disembah Majusi selama ini terpadu. Assalamualaikum tuan-tuan. Lepas ni boleh? Adik tanya lepas ni okey tak? Lepas ni okey. Okey, seterusnya Nurul Athina binti Ahmad Hasan berumur 7 tahun. Kisah Nabi Yunus ditendalikannya dari lorong mikir 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Athina binti Ahmad Hasan berumur 7 tahun akan menceritakan sebuah kisah Nabi bertajuk Nabi Yunus ditendalikan. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari yang mulia ini. Sempena hari yang berbahagia ini, hari kelahiran Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya bercerita suatu kisah teladan. Semoga dengan kisah ini dapat Nabi marah dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah yang buat ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Muhammad Syed bin Muhammad Hafiz Kurniawan. Saya berumur 7 tahun. Hari ini saya ingin berceritakan kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nama bapa Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah. Nabi Muhammad SAW ada 3 ibu puan. Pertama, Aiman. Kedua, Suhaibah. Kejaksana. Ibu bapa kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Kawan-kawan, siapa ya Nabi Muhammad ni? Muhammad bin Abdullah namanya. Baginda merupakan Rasul dan Nabi terakhir. Baginda lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ceritanya bermula begini.
tahun. Dimohon limpahan berkat segala nikmat yang diberi. Hadirin sekalian, di pentas bercerita kita bertemu lagi. Yang dimuliakan Tua Pengerusi yang pernah berbicara, Perdana Hakim yang arif sentiasa, penjaga masa yang siap siaga. Tak molek jika ada anu tiada lesunya. Tak berguna kalau ada dayung tiada sampainya. Tak lengkaplah cerita kalau tiada tajuknya. Tajuk cerita saya pada hari yang berbahagia ini ialah Nabi Muhammad di Gua Hira. Hadirin sekalian, ketika berusia hampir 40 tahun, Nabi Muhammad suka mengasingkan diri di Gua Hira. Gua Hira terletak tidak jauh dari Jabal An-Nur. Dari kota Mekah jauhnya kira-kira 5 kilometer. Nabi Muhammad beribadat dan mengasingkan diri untuk mencari ketenangan daripada masyarakat Arab yang tidak bermoral. Di Gua Hira, baginda berzulah dalam kesunyian bertafakur tentang kebesaran Tuhan serta memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Akhirnya, pada suatu malam yang bertarikh 17 Ramadan, tiba-tiba datanglah seorang lelaki terus memenuhi Bijaksana, sahabat-sahabat dan hadirin yang dihormati. Saya Aisyah Toleha binti Ahmad Syauqi berumur 7 tahun untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Nabi Nuh alaihissalam dan kapalnya yang hebat. Dengar ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh. Sebentar, saya bukan hendak menyanyi, tetapi saya ingin memberitahu bahawa Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang ketiga sesudah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Pada waktu itu, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya supaya hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Nabi Nuh alaihissalam tetap ingkar. Bahkan mereka mengejek dan mengatakan Nabi Nuh alaihissalam hanyalah seorang pendusta. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama lebih 950 tahun, tetapi jumlah kaumnya yang beriman tidak sampai 100 orang. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam supaya membina sebuah kapal yang besar. Nabi Nuh alaihissalam, pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang beriman mula menebang pokok untuk sesama membuat kapal tersebut. Kaum Nabi Nuh alaihissalam mengejek, "Wahai Nuh, sejak bila kau menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Kapal yang kau bina itu dibuat di tempat jauh dari air. Adakah maksudmu itu untuk ditarik oleh kerbau atau mungkin angin akan menariknya ke laut?" Sindir mereka. Apabila kapal telah siap, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam supaya naik ke dalam kapal. Nabi Nuh alaihissalam memberitahu bahawa banjir besar akan berlaku. Namun kebanyakan mereka tetap berdegil. Pengikut dan Nabi Nuh alaihissalam mula menaiki kapal. Mereka mengikut perintah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam menyuruh mereka membawa hewan ternakan berpasang-pasang. Ada yang membawa lembu, kambing, unta dan biri-biri. Kawan-kawan nak tahu apa yang terjadi seterusnya? Akibat keingkaran kaum Nabi Nuh alaihissalam, hujan telah turun dengan lebat disertai petir yang amat dahsyat. Hujan lebat yang berterusan itu akhirnya menyebabkan berlaku banjir besar. Tanah tinggi dan gunung juga dikelami air. Tidak ada tempat berlindung kecuali di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar itu musnah di dalam banjir tersebut. Hanya mereka yang beriman dan berlindung di atas kapal sahaja yang terselamat. Hari ini terbukti
pengajarannya kawan-kawan, kita hendaklah menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya selamat dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Umat yang memeluk agama Islam. Setiap hari Jumaat, Nabi Muhammad SAW akan memberi khutbah di masjid. Rasulullah SAW dengan berdiri di atas pohon kurma. Beberapa lama kemudian, apabila semakin ramai umat yang memeluk agama Islam, sahabat Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar alaihissalam Siddiq mencadangkan untuk membina mimbar. Cadangan itu diterima baik oleh para sahabat. Maka siaplah mimbar tersebut. Apabila Nabi Muhammad SAW hendak memberi khutbah di atas mimbar yang baru, tiba-tiba terdengar suara rintihan dan tangisan dan semakin lama semakin kuat sehinggalah tanah situ tergegar. Para sahabat dan orang-orang yang ada di situ mencari-cari sehinggalah dapat tahu di mana datangnya bunyi tangisan itu. Tangisan itu datangnya daripada pohon kurma yang dahulu dipijak oleh Rasulullah untuk memberi khutbah. Maka Rasulullah datang kepada pohon tersebut, memegang dan mengusapnya perlahan-lahan. Nabi Muhammad SAW datang kepada pohon kurma tersebut, memujuknya dengan memberinya dua pilihan. Pertama, pohon kurma ini akan menjadi dinding masjid dan akarnya boleh tumbuh, boleh tumbuh serta buahnya. Ataupun Nabi Muhammad SAW akan berdoa meminta kepada Allah supaya memtumbuhkan pohon kurma ini di dalam syurga. Buah-buahnya boleh dimakan oleh para ahli syurga. Maka pohon kurma ini meminta tumbuh dikekal di dalam syurga. Izinkan ku bertawaf